Okay. Daniela? Daniela belum masuk. Nizam? Oh, Nizam. On the way, on the way. On the way. Kau berapa hari sudah on the way? Belum sampai lagi? On the way. Philip? Philip? Sikit lagi, teacher. Apa kamu cakap tadi ya, Philip? Sikit lagi. Sikit lagi. Maksud kamu sikit yang macam mana? Yosua? Yosua? Belum. Maksud kamu belum, maksud kamu satu soalan tidak buat? Yosua? Belum siap. Okey, so lihat kepada soalan di pelangi. Buku pelangi, soalan 13. Okey, lihat buku kerja pelangi, soalan 13. Okey, masa peperiksaan ialah kalau kertas 1, 2 jam. Kertas 2, 2 jam 30 minit. Okay. So, soalan-soalan begini sepatutnya kamu boleh jawab dalam masa 20 minit untuk satu soalan. Kalau soalan yang kamu boleh ataupun kamu punya konsep tu boleh menguasai, tidak ada masalah untuk jawab soalan A, B, C dan D. So, soalan-soalan begini, yang tadi si Yosua cakap belumlah, tinggal sikit lagi lah. Saya tidak tahu apa maksud tinggal sikit itu. Okay, si Nizam cakap on the way lah. Teacher pun tidak tahu dia punya on the way sampai ke mana. Okay, so ini soalan begini, jangan kamu tidak buat. Okay. So sila buat. Matematik tambahan ini kena banyak buat latih to be. Dia lain dengan subjek sejarah ya, dengan subjek sains. Semua itu adalah fakta. Okay, so lihat kepada soalan 13. Okay, teacher sudah bagi tahu. Ada satu rumus kamu kena hafal. Iaitu rumus kosinus. Ini kamu kena hafal sendiri. Hafal sendiri. Tahu kan petua kosinus? Inilah dia punya rumus. Okay. BC 2 BC cos A. Okay. So lihat kepada soalan 13. Okay. Siapa yang ada buat? Lihat, dengarlah. Betulkah kamu punya cara kerja? Yang langsung tidak buat itu, sila buatlah. And then tulislah. Okay. So, masa depan adalah di tangan kamu sendiri ya. Mau dengar, tidak mau dengar adalah di tangan kamu sendiri. Okay, tapi teacher ingatkan kamu, ada 5 bulan lagi mau SPM. 5 bulan, maksudnya ada 150 hari. Okay, kalau 150 hari, maksudnya kamu ada 3.600 jam. Jadi kamu rasa banyak 3.600 jam. 150 hari. Okey. Lama-lama dia akan pergi ke 100 jam lah. Tak lama lagi 24 jam. Masa cepat berlalu. Okey. So, lihat kepada soalan 13. Ini adalah PQRS dengan PQRS merupakan sisi 4. Jadi kamu kena tahu sisi 4 dengan segi 4 lainnya. Sisi 4 maksudnya dia punya sisi adalah tidak sama panjang. Okey, kalau segi 4 ada 2 jenis. Satu yang segi 4 sama,
satu yang segi 4 tepat. Di mana panjang mereka sama dengan lebarnya adalah sama and then membentuk 90 darjah di sini. Itu adalah segi 4. Kalau sisi 4, mereka punya sudut semuanya bukan 90 darjah. Mungkin 40, mungkin 50 darjah dan sebagainya. Okey, jadi jangan kamu salah sangka. Sisi 4 ialah segi 4, bukan. Tidak sama ya. Okey, lepas itu maklumat yang dibagi ialah diberi luas. Okey, luas segi 3 PQR ialah 70.78. Okey, dan sudut PQR ialah sudut cakar. Nah, ini dia sudah kasih tahu. Okey, mesti tahu apa itu sudut cakar. Sudut cakar ialah sudut yang kurang daripada 180 darjah. Bentuk sudut cakarnya, ini kamu kena ingat gambar raja lah. Ini ialah sudut cakar. Okey, so lihat soalan 1. Cari sudut PQR. Jadi dalam gambar raja, kamu cari mana sudut PQR and then kamu tanda. Okey, jadi sudut PQR di sini. Okey, jadi teacher lukis supaya kau tahu. PQR, ini sudut yang hendak dicari. Panjang PQ ialah 16. Panjang QR ialah 10.8. Inilah soalan yang dibagi dalam soalan. Okay, and then luas segi 3 PQR ialah 70.78. Luas segi 3 PQR ialah 70.78. Soalan ini minta cari sudut PQR. Jadi saya gunakan maklumat luas segi 3 untuk mencari sudut PQR. Inilah rumusnya. Ini rumus memang ada. Lujuk. Jadi ganti masuklah. Jadi kamu tengok di situ. Sebelum kamu masuk, kamu kena cari dia punya pasangan sudutnya. Kalau 10.8, sudutnya ialah di sini. Okey, kalau panjang sisi 16, pasangan sudutnya ialah R. Jadi saya boleh gunakan 16 dengan 10.8 masuk ke dalam A, masuk ke dalam B. Inilah sudut C yang saya mau cari, iaitu sudut PQR. Jadi kamu sendiri darablah. Tekan kalkulator. Okey. Pastikan 4 tempat perpuluhan. Barulah kamu tekan shift, sin, jadi adalah 55 darjah. Okey. 55 sama dengan sudut PQR. Ini ialah jenis sudut tirus. Bukan tiru. Sudut tirus. And then dalam soalan itu, dia sudah kasih tahu PQR ialah sudut cakar. Ini. Sudut PQR ialah sudut cakar. Jadi yang sudut tirus PQR iaitu 55 darjah, kamu kena tolak dengan 180. Dia begini. Ini P, ini Q, ini A. Ikut dalam gambar raja. Sudut 55-nya di sini nih. Ini 55. Dia minta kamu cari sini. Jadi kamu kena tolak dengan 180. Jadi adalah 125 darjah. Okey. Sudut di atas garis lurus ialah 180. Ini adalah pengetahuan asas. Okey, so itu adalah A1. Jelas ya? Lihat kepada A2, panjang PR. Mana panjang PR? Inilah segitiga yang teacher lukis yang warna merah. Okey. Panjang PR. Ini.
Ini punya sudut ialah berapa? 125. Okey, ini. 125 darjah dia punya pasangannya, sisinya ialah PR kan? Okey, jadi yang di situ saya boleh gunakan macam mana mau cari PR, boleh gunakan petua kosinus lagi lah. Kan? Okey, PR itulah yang kena dicari. Sudut PR ni pasangannya ialah 125. Di sini tengok. Sisinya saya tidak tahu, tapi sisi punya pasangan sudutnya ialah 125. Jadi saya kasih masuk dalam petua kosinus. Cari. Okey, jadi adalah 23.89 kah? Okey. So, ingat. 4 angka bererti. Macam yang hari itu peperiksaan trial exam. Ada pelajar bagi teacher 9.2. So sorry. No mark. Sudah kasih tahu 4 angka bererti ataupun 2 tempat perpuluhan ataupun 3. Kamu kena bezakannya 4 angka bererti dan 2 tempat perpuluhan lain masuk. Contoh. Ini 2 tempat perpuluhan. Ini yang teacher tanda warna merah. Start kira di sini 1, 2, 3, 4. Ini 4 angka bererti. So angka bererti dengan tempat perpuluhan lain masuk. Jelas? Fahamkah tidak? Faham, teacher. Yang lain selain si Sukri, macam si Daniel, Puah, faham Puah? Faham. Yosua, pelajar-pelajar yang lemah ini, kamu kena fahamlah macam mana cara membuat. Jung yang lemah dia pun berusaha untuk membuat banyak kali latih tupi. Apatah lagi kamu ni? Dia boleh mengejar kamu yang lemah walaupun dia sendiri lemah. Kamu yang lemah tidak mau berusaha macam mana cikgu mau menolong kan? Okey? So sila insaf di sanalah. Okey, itu adalah soalan A2. Okey, lihat kepada A3. QPR. Mana QPR dalam gambar raja? Kamu cari mana sudutnya QPR. Okey, jadi kamu lihat kepada gambar raja QPR. QPR. Ini. Okey, dia meminta cari sudut ini. Okey, dalam segitiga PQR, ni. PR tadi saya cari ialah 20 berapa? 23.89. Okey, lihat kepada gambar raja ini. 23.89. Saya mau cari sudut ini. Sudut ini pasangan sudutnya ialah pasangan sisinya ialah 10.8. 23.89 pasangannya ialah 125 darjah. Okey? Jadi ini saya boleh gunakan petua sinus. Okey? Jadi gunakan petua sinus untuk mencari sudut QPR. Mana ni? Ini. Di sini dia. Jadi sudutnya ialah 21.74. Sudut boleh bagi 2 tempat perpuluhan. Okey, itu adalah soalan A. Tengok. Semua gunakan petua-petua. Yang penting yang ke A1,
dia sudah kasih tahu sudut PQR ialah sudut cakar. Jadi kamu kena tolaklah dengan 180 darjah. Okey, lihat kepada soalan B. Okey, dibeli QS adalah QS. Okey, dibeli QS ialah 21.8. Ini dia sudah kasih tahu. Q ke S ialah 21.8. Okay, sudut QRS ialah 90 darjah. Carikan luas segitiga PRS. Okay, dia minta cari PRS. Mana PRS? Okay, teacher padam. PRS. PRS. Ini. Yang warna merah. Ini. Macam mana kita mau ambil yang warna merah itu? Ini kamu kena berfikir secara hebat. Okay, pertama, saya mau mencari segitiga PRS. Okay, maklumat yang pertama dia bagi, dia sudah kasih tahu sudut QRS ialah 90 darjah. Ini. Ini 90 darjah. Maksudnya di situ saya sudah tahu tapak 10.8 tinggi. Inilah tinggi yang saya mau mencari. Okey, tapi sini saya sudah tahu hipotenusnya ialah 8, 21.8. Kenapa teacher cakap hipotenusnya ialah 21.8? Ini kamu kena tahulah, ini adalah segitiga segitiga bersudut tegak. Okey, segitiga bersudut tegak. Apabila sudut tegaknya bertentangan dengan sisi, ini merupakan hipotenus. Kan? Hipotenus sudah tahu, tapak sudah tahu 10.8. Jadi bolehlah cari tinggi dengan menggunakan teorem Pythagoras. Apakah tujuan teacher menggunakan teorem Pythagoras? Untuk mencari tinggi supaya saya boleh cari luas segitiga di mana saya gunakan rumus 1/2 darab dengan tapak darab dengan tinggi. Sebab ini merupakan segitiga bersudut tegak. Kenapa teacher buat begitu? Okey, lihat kepada gambar raja, dia minta cari segitiga PRS. Okey, teacher padam. PRS yang tadi teacher lukis yang warna merah. Ini ya. Ini. Okey, di mana saya perlu carikan luas segitiga ini. Kan? Ini yang pertama. Okey. Lepas itu saya perlukan cari luas segitiga yang ini. Ini 2. Okey. Tahu kan sudah? 1, 2. Okey. Jadi yang di situ, pertama saya carikan luas segitiga QRS. Yang ada sudut tegak dulu. Okey, yang ada sudut tegak itu, saya perlu cari sudutnya. Okey, so lihat yang di sini. Okey, tangent sudut SQR. Jadi mana sudut tangent SQR? SQR. Sini. Ini. Okey, saya mau cari sudut di sini. Okey. Jadi sin cos tangent mana-mana boleh guna. Sin pun boleh, cos pun boleh, tangent pun boleh. Cari sudut nilai yang sama. Okey, di sini dia gunakan tangent iaitu 18.94 ini merupakan opposite, ini ialah O. Okey, ini ialah adjacent. Okey, jadi sudut
SQR ialah 60.30. Okey, 60.30. Ini mana ni? Ih. Eh. Eh. Terbalik. Okey. Okey. Ini. Okey, ini ialah 60.30. Okey, tadi kita tapas sini ialah 125 kan? Tadi sini. Jadi saya kena tolak dengan 125 untuk mencari sudut yang di sebelahnya. Okey, jadi dia sudah tolak dengan 125, jadi adalah 64.70. Yang di sini saja ya. 64.70. Okey, jadi saya cari segitiga ini. PQS. Okey, jadi saya cari segitiga PQS. Ini P, ini Q, ini S, ini 64.70, ini 21.80, ini 16. Jadi saya cari luaslah. 1/2 darab 16 darab dengan 60 darab dengan sin 64.70. Okey, jadi dia sudah cari. Okey, di bawah sini. Ya, ini. Ini. Okey, ini dia. Okey, jadi nilainya ialah 157.67. Okey. Lepas itu yang segitiga yang bersudut tegak tadi, ini. Kau darablah pakai yang lumus segitiga 1/2, darab dengan tapak, darab dengan tinggi. Okay, tapaknya ialah 10.8, tingginya ialah 18.94. Okay, jadi tekan kalkulator lah. Bagi mereka yang ada buat adalah 102.276. Okay, so ini adalah 102.276. Okey, yang tadi darab dengan sin 64.7 ialah 157.67. Okey, ini. Okey, 157.67. Okey. So sekarang saya mau cari segitiga yang soalan yang dia mau tanya. Okey, begini. Okey. Dia mau cari ini saja kan? So, apa yang kamu perlu buat ialah segitiga ini. Segitiga ini ialah 78 ya. Sorry, 70.78. Okey. Pertama, saya cari ini segitiga tadi. Ini. Ini ialah 102.276. Okey. Lepas itu, saya tolak dengan segitiga yang warna hijau tadi. Okey, saya tolak dengan 102.276. Okey, saya tambah dengan ini. 70.78. Barulah saya boleh tapak yang di sini. Ini kamu kena fikir secara kebat lah. Okey, so kamu cari. Jadi jawapannya itu kamu tekan kalkulator. Jadi jawapannya ialah 189.16. Ya, so itu adalah soalan 14.
Boleh ya, Cung? Boleh Cikgu. Okey. So, lihat kepada soalan yang teacher suruh kamu buat pembetulannya. Ada kan dua soalan? Kertas 1, soalan 11 dan soalan 14. Sudah buatkah? No, Yuli? Philip? Itu belum, Ni. teacher. Ni soalan 11 ini. Katakanlah soalan yang boleh kamu dapat, maka kamu tidak boleh jawab dengan sebaik-baiknya. Okey, lihat soalan 11. Sebenarnya soalan ini ada di dalam buku modul itu. Sudah kamu buat. Tidak tahu kenapa masa trial kamu tak boleh menjawab dengan baik. So, lihat kepada soalan 11. Okay, fungsi kecerunan ialah S tolak 3. Maksudnya ini merupakan dy dx. Kan fungsi kecerunan. Dy dx atau M ataupun fx. F prime S, sorry. Okay. Diberi P21 terletak pada lengkung itu, cari kecerunan tangent pada titik P. Okay. S tolak 3 merupakan fungsi kecerunan. Dia juga merupakan kecerunan tangent. Jadi, apa yang kamu perlu buat? Kamu kasih masuk S sama dengan 2 ke dalam dy dx S tolak 3 itu. Jadi, dapatlah dy dx itu, iaitu kecerunan tangent sama dengan negatif 1. Okey. Lihat kepada soalan B. Persamaan lengkung. Ada pelajar menganggap ini merupakan Y. Salah. Ini sebenarnya merupakan dy dx. Dari dy dx, macam mana pergi ke Y? Dengan menggunakan pengamiran. Okey, ingat tu. Okey, Y hentak pergi dy dx, kita kena kasih beza. Buat pembezaan. Kalau dari dy dx hentak mencari persamaan, persamaan lengkung maksudnya Y ya. Mencari Y kita kasih kamil. Mengamiran. Okey, jadi dy per dx sama dengan S tolak 3. Ini punya dx, pindah. Di sini sudah dia ya. Okey. Dy sama dengan S tolak 3 dx. Ini D maksudnya differentiation. Beza. Apabila dia buang ke sebelah kanan, dia sudah jadi pengamiran. D punya kata lawannya ialah kamil. Kamil punya kata lawannya ialah beza. Jadi ingat tu, ini dia. Jadi kamu kamil 1 per 1. Kamil X ialah X kuasa 2 per 2. Tolak. Sebab dia tolak kan, ikut sejaklah. Takkan mau tambah. Okey, kamil 3, 3X lah. Jangan lupa belakang itu kena tambah C. Ingat tu, kamil 2 adalah 2X tambah C. Kamil 0.5 adalah 0.5X tambah C. Apa-apa nombor yang hentak kita kamil, kita tambah X. Okey, kalau kita beza, 2 adalah 0. Kita beza 0.5 adalah 0 juga. Beza dengan kamil lain ya, jangan kamu confuse di sana. Apabila kita kamil 2X, so kita kamil di mana X itu kita tambah 1 per ini bahagi. So adalah 2X kuasa 2 per 2 tambah C.
Jadi sebenarnya adalah S kosong 2 tambah C. Okey. Jadi yang di situ dia sudah bagi koordinatnya ialah 2, 1. Kita ganti masuklah. X ialah 2, Y ialah 1. Kita mencari C. Ada nombor C. Sebab itu bila kita kamil mesti ada C. Jadi kita cari nilai C. C-nya ialah 5. Ini 5, kita ganti masuk ke dalam persamaan Y yang kita kamil tadi. Ini dia. Okay, so di sini jangan kamu hilang markah di situ. Kadang-kadang markah yang kita boleh target dapat, tapi kamu menyebabkan tak boleh dapat. Sebab kamu lupa macam mana mencari jawapan berdasarkan soalan fungsi keturunan. Faham ini soalan 11. Bolehkah Philip? Boleh. Okey. Itu adalah soalan 11. Okey, lihat kepada soalan 14. Kertas 1, trial exam. Ini 14 lebih kurang sama juga dengan soalan 11 tu. Ini dia sudah bagi, ini dia sudah kasih tahu dydx sama dengan ks tolak 6. Tadi yang soalan 11 tak ada dydx kan? Kita sendiri tulis sebab dia sudah kasih tahu fungsi keturunan. Okey, jadi yang soalan 14 itu, fungsi keturunan ialah dydx sama dengan ks tolak 6. Ini adalah soalan SPM ya. Dalam buku model pun ada. Kamu pun pernah buat sudah. So yang di sini dydx-nya adalah ks tolak 6 dengan keadaan k ialah pemalah. Dibeli bahawa lengkung itu mempunyai titik pusingan. Ingat, titik pusingan bermakna dydx-nya adalah sama dengan kosong. Tahukah di mana titik pusingan? Saya ada graf lengkung. Apabila satu garis melalui lengkung itu, ini ialah titik pusingan ni. Tak kira lah dia titik pusingan kah ataupun titik pegung. Okey, di mana dydx-nya? Dydx itu maksudnya dia punya keturunan sama dengan kosong di sini. Inilah dia punya konsepnya. Okey, jadi soalan ini dia minta cari K kan? Jadi dydx sama dengan ks tolak 6. Okey, disepakat ada perkataan kata kunci titik pusingan. Jadi dydx itu sama dengan kosong. Jadi kita boleh cari nilai K kan? X ini kita gantikan dengan 2. Jadi K-nya ialah 3. Okey, so itu adalah A1. Okey. A2 dia minta cari persamaan. Persamaan lengkung maksudnya Y kan? Jadi dari dydx, macam mana kita mau pergi Y, kita kasih kamil. Okey. dydx yang kita dapat ialah ks tolak 6 kan? K ini, ada nampak K? K ini sila gantikan dengan 3. Ini dia. Barulah kita kamil. Kamil 3S, 3S kuasa 2 per 2 lah. Kamil 6, 6S lah. Jangan lupa tambah C. Jadi X dengan Y. Ganti masuk cari nilai C. C ini kita ganti masuk ke dalam persamaan lengkung itu. Jadi inilah dia punya persamaan lengkung. Okey ya. Itu adalah soalan 14A. Okey, lihat kepada 14B. Ini adalah sifat-sifat pengamiran. Di mana kamu kena tahu. Okey, dibeli kamil dari 1 ke 5 GX sama dengan 8. Okey, ingat itu. Bila kita kamil, pastikan kamil dari nombor kecil ke nombor besar. Ingat tu.
Okey, jika soalan dia macam soalan B1, kamil dari 5. Ini nombor besar di bawah, nombor kecil di atas, kita kasih negatif sahaja. Okey, so ingat tu. Okey, soalan yang kedua adalah mengenai cari nilai K jika pengamiran dari 1 ke 5, Kx tolak Gx dx sama dengan 10. Ini kita kena kasih pecahkan. Okay, kita kena kasih asingkan. Okay, dia begini, kamil. Okay, 1, 5. Kx tolak dengan Gx kan. Begini. Kita kasih pecah di mana setiap satu sini mesti ada simbol kamil. Tengok dia sudah pecah. And then kita kamil. Ini kita boleh kamil ni. Mesti kamil. Kamil Kx ialah Kx kuasa 2 per 2. Kamil Gx kita hanya letak 8. Lepas itu X ini kita gantikan dengan 5 tolak dengan 1. 5 tolak 1 di sini. Betul sudah dia buat. Jangan lupa tolak 8 lah. Ini tolak 8 dia pindah. Okey, jadi bolehlah tapak K-nya sama dengan 3 per 2. Okey, boleh kan? Ini kertas 1. Kalau yang ini, konsep ini tidak dapat menguasai, tidak tahulah macam bagaimana teacher mau katakan. Okey, ada soalan? Tia? Wong? Tak ada teacher. Okey, itu adalah soalan kertas 1. Ini kerja yang diberi minggu lepas. Okey, so lihat kepada yang soalan dalam modul revision. Ada 2 soalan kan, segitiga sudah buat? Pelajar-pelajar yang hantar ada 8 kah? Yang lain teacher tidak tahu apa terjadi dengan kamu. Sama ada malas, sikit-sikit, ataupun langsung tidak mau buat. Okey? So, sila ubah sikap kamu. Jangan buat last minute itu sejak. Mana ni? Okey. Ini dia. Okey, lihat modul revision. Muka surat berapa, Sukri? 15. Okey, muka surat 15. Okey, so lihat kepada soalan 12. Okey, tengok ini. Pertama kita mesti pandai lihat itu gambar raja. Okey, tengok gambar raja dulu. Pertama, panjang sisi sudah bagi PQ 10. QR 7. PTR 12. Okey. Lepas itu sudut PQR ialah 87.95. Okey, ini dia sudutnya. Okey, lihat kepada soalan. Cari sudut PRQ. Mana sudut PRQ? Sini. Okey, jadi yang di sini kamu kena pandai tengok. Sudut R ini panjangnya ialah 10. Okey. 12 cm, dia punya pasangan sudutnya ialah 87.95.
Jadi yang soalan A1 kita boleh gunakan sudut sinus. Ini dia. Okay, 10 per sin sudut PRQ sama dengan 12 per sin 87.95. Okay, so kita buat, dapatlah 56.39 darjah. Betul sudah. Di sini 1 markah, 1 markah. Jadi 2 markah lah dia dapat. Okay, ini yang konsep asas. Okay, lihat kepada soalan A2. Cari panjang TR. Mana panjang TR? Kita tengok itu gambar raja. Teacher tahu ada di antara kamu ini lemah, tapi sekurang-kurangnya kena belajar. Macam si Chong. Kailun. Sekurang-kurangnya mereka buat. Si Puah. Jadi yang soalan ini mana TR? Oh, TR di sini. Lupa-lupanya dia di sini. Ini TR. Macam mana mau cari panjang TR? Jadi kau lihat kepada gambar raja dululah. Kau tengok. Kalau saya mau gunakan TR. Okey. Satu lagi maklumat ini. Kau tengok ini. Ini. TQ sama dengan QR sama dengan 7 cm. TQ dengan QR sama panjang, iaitu 7 cm. Kan? Jadi saya boleh lihat kepada segitiga QTR. Ini. Supaya saya boleh carikan TR kan? Ini 7, ini 7. TR saya tidak tahu, tapi TR punya sudutnya ialah di sini. Oh, masih tidak boleh cari. Jadi saya kena fikir lagi. Macam mana? Okey. Jadi kamu lihat kepada apa lagi sudut? Tadi yang sudut PRQ ialah berapa tadi? 56.39. Di sini dia. 56.39. Okey, biasanya soalan ini dia ada kaitan dengan A1. Jadi kita kena pandai rujuklah. Okey, jadi kita tengok yang segitiga QTR 7 cm, 7 cm, TR 56.39. Okey, petua mana yang kita mau pakai? Petua sinus ataupun petua kosinus? Okey, sebelum kamu menentukan, okey, jadi yang di sini, ini 7. Okey, 7 cm pasangan sudutnya ialah 56.39. Saya mau cari TR. Jadi saya hanya boleh gunakan petua kosinus. Okey, jadi kita pun pakai petua kosinus lah. Maksudnya 7 ini sebagai subjek, 56.39 sebagai sudutnya. Okey, jadi kita ganti masuk ke dalam 67.22 di mana dapat Maya? Maya, di mana? 180 tolak 56.39 tolak 56.39. Oh, okey. Jadi ini dia gunakan konsep yang segitiga sama kaki. Kan Maya? Iya, Okey. Kalau segitiga sama kaki, sebab itu konsep maths kamu mesti tahu. Ini sama sisi, jadi sudut di sini pun sama, iaitu 56.39. Di sini pun 56.39. Jadi berapa di sini? Kita tolaklah dengan 180. Okey, jadi adalah 67.22. Okey, jadi di sini adalah 67.22. Okey, ini 7 cm, ini 7 cm, ini TR. Jadi boleh cari TR kan? Okay, jadi kamu boleh gunakan petua kosinus pun boleh, petua sinus pun boleh. Jawapannya tetap sama. Okey.
Jadi dia gunakan petua sinus. Okey, TR punya sudutnya ialah ini, iaitu 67.22. Ini kamu ambil salah satulah. Sama ada 7 pasangan sini ataupun 7 pasangan yang sebelah kiri. Pun boleh. Jadi ini dia. Okey, jadi TR-nya ialah 7.750. Okey, berapa markah di sana? Jadi kau tengoklah. 3 markah kan? Macam mana boleh dapat 3 markah? Satu, yang akan kamu jika gunakan petua sinus, ini 1 markah. Keseluruhan rumus 1 markah. Jawapan 1 markah. Jadi 3 markah lah. Okey ya, itu adalah A2. Lihat kepada A3. Cari luas segitiga PQT. Mana segitiga PQT? Okey, di padam. Okey, PQT yang kecil itu. Ini, yang kecil ini. Ini dia. Okey, tadi TR ialah 7.750. Okey, berapakah panjang PT? Kau tolaklah ini. 12 tolak 7.750. Jadi baki itu merupakan panjang PT. So adalah 4.250. Sudut sini pun boleh cari juga kan? Ini. Berapa? Keseluruhan sini ialah 87.95. Jadi yang ini saja sebahagian, ini sudah 67.22. Okey, berapakah sudut yang berwarna merah? Kau tolaklah. Ini. Okey, so adalah 87.95 tolak dengan 67.22. Okay, so adalah 20.73. Sini masih tetap 7 cm. Okay, jadi gunakan luas kan? Luas sama dengan 1/2 AB sin C. Jadi apakah panjang sisi yang kamu hendak ambil? Jika saya ambil panjang sisi 4.250 dengan 7, jadi sudut mana yang saya mau ambil? Sudut sini kan? Okey, ada 2 cara. Okey, jika saya mau ambil 1/2 darab 4.250 darab dengan 7 darab dengan sin. Macam mana kita mau cari sudut yang warna biru langit? Sudut di sebelah kita pun sudah tahu tadi. 56.39 kah? 39. Jadi sebelahnya tolak dengan 180 lah. Okay, so adalah 123.61. Ini kita darab dengan 123.61. Ini cara 1. Okay, cara 2 yang kita boleh ambil ialah, okay, jika saya ambil panjang sisi 10, panjang sisi 7, jadi sudut yang saya mau ambil yang sudut ini. Okay. Pun boleh, tapi dua-dua kita dapat jawapan yang sama. Okay, 10 darab dengan 7 darab dengan sin 20.73. Jadi maksudnya ada 2 cara untuk mencari luas. Sebab itu kita kena pandai tengok panjang sisi mana yang kamu mau ambil. Jangan ambil mereka punya sudut. Itu saja kalau untuk luas. Okay. Jadi apa jawapannya? Dia ambil yang cara yang kedua tuh. Ini. Dia ambil cara 2.
Jadi jawapannya ialah 12.39. Boleh ya? Oke. Nah, ini dia. Lihat soalan B. Nah, ini kamu kena faham apa soalan yang hendak ditanya. Oke. Sudut SQR. Nah, mana SQR? Oh, ini. Nah, ini. Oke, ini ialah sudut segitiga SQR. Ialah image kepada segitiga TQR. Oke, di bawah pantulan pada garis QR. Oh, maksudnya ini ialah garis pantulan. Oke, garis pantulan. Apabila saya punya titik T ini dipantulkan di bawah garis QR, T punya image-nya ialah S. Oke, ingat tuh. Oke, lepas itu, mana? QT, ini QT ya. QT apabila dipantulkan, dia punya image-nya ialah di sini. Sebab itu sini 7. Sebab sini 7 kan? Apabila dipantulkan, di sini dia. QS. Apabila saya punya panjang TR, dipantulkan di garis pantulan, dia punya image garisannya ialah di sini, RS. Oke? Nah, sini berapa tadi? 7.750 kan? Jadi di sini pun 7.750. Oke? Tahu kan pantulan? Oke. Sudut sini yang tadi kita dapat 56.39. Apabila dipantulkan di garis sini, dia punya sudut di sini ya. Ini dia. Paham? Paham, Philip? Paham, teacher. Ya. So, apa yang dia mau? Cari panjang PS. Nah, mana PS? Saya punya PS mana nih? 真的没有人壁咚这样壁的啦！要这样子，然后这样。没有要摸奶，我教你怎么壁咚，通常就直接这样。 Wah, siapa tengok drama? Wong? Wong, kau tengok drama kah sambil ber-PTPR ini? Hah? Enggak, Oke. TV. TV. Nah, kenapa begitu kuat sekali nih? Oke, jadi dia minta cari panjang PS. Nah, P ke S. Oh, ini dia. Ini P, ini S. Nah, kita kasih sambung. Ini dia. Oke, nah, macam mana kita mau cari panjang PS? Oke, nah, jadi kita pun lukislah gambar rajakan ikut dia. Nah, kita lukis PQ, QS dengan PS. Nah, ini dia. PQ 10, QS 7. Kan? Oke. Nah, sekarang macam mana kita mau cari PS? Nah, berapa sudut di sini? Ini keseluruhan di sini. Oke. Nah, jadi apakah sudut yang di sini dulu? Nah, ini. Yang warna merah ini. Di sini saja. Sama juga dengan yang sudut di sini. Hitam sama merah. Nah, di sini dia sudah inilah. Oke. 87.95 tambah dengan 67.22. Oke. Nah, jadi adalah 155.17. Nah, inilah dia punya sudut keseluruhan. Nah, di sini. Oke, nah, jadi saya mau cari luas, saya ambil panjang ini, saya ambil panjang ini, saya ambil sudut ini. Oke, jadi, jadi ini gunakan petua kosinus lah sebab saya mau cari panjang PS kan.
Panjang PS pasangan sudutnya ialah 155.17. Okay, so adalah 16.62. Ingat 4 angka bererti. Bagi 5 tidak apa. Jangan bagi kurang. Itu saja. Okay, jangan bagi 3, jangan bagi 2, jangan bagi 1. Sekurang-kurangnya 4 ke atas. Okay, kalau untuk 4 angka bererti, kalau tempat perpuluhan, 2 tempat perpuluhan. Jangan bagi 1 tempat perpuluhan. Ini bagi lebih 2 tempat perpuluhan tidak apa. Kalau mau 3 tempat perpuluhan, boleh. Tiada masalah. Oke ya. So itu adalah soalan 12. Oke, so bagi mereka yang belum buat itu, nanti kamu buat sendiri ya. Hint sudah ada. Cuma tengok kamulah mau buatkah atau tidak. Oke, so itu adalah soalan 12. Oke, lihat yang soalan yang terakhir. Mana soalan terakhir? Nah, ini. Oke, lihat kepada soalan yang terakhir. Nah, ini dia. Oke, lihat gambar raja. Oke, lihat kepada gambar raja. Oke, BE 8.5. Ini sekali dengan maklumat ya. Oke, B ke I 8.5. D ke I 4.6. A ke C 5.8. Inilah maklumat panjang sisi yang diberi. Nah, lepas itu sudut. Nah, ini pun sudah bagi sudut. Sini punya sudut 34. Sini punya sudut 101. Sini punya sudut 140. Okey? Nah, barulah pergi kepada soalan A1. Panjang BC. Mana BC? Kau tengoklah gambar raja. Mana BC? Ha, ini dia. Sini kan? Yang warna merah saya lukis. Okey, jadi yang ini kamu boleh lihat kepada segitiga ABC. Segitiga ABC. Ini 34, ini 101. Ha, jadi carilah sudut yang di sini. Tolaklah dengan 180. Okey. Ha, kalau mau tolak, tidak tolak pun tidak apa sebab saya mau cari BC kan. BC sudutnya ialah 101. 5.8 sudutnya ialah di sini, 34. Okey, jadi maksudnya soalan A1 saya boleh gunakan petua sinus mencari. Ah, ini dia. Guna petua sinus. Jadi 10.18. Okey, itu adalah A1. Okey, lihat kepada A2. Nah, dia minta cari panjang CD. Nah, cari mana panjang CD? Oh, di sebelah sini. Ini. Nah, maksudnya kamu tengok kepada segitiga BCDE. Yang teacher lukis warna biru. Kan? Okey. Jadi, apa yang kamu perlu buat? Panjang sini sudah ada 8.5. Panjang ini pun sudah ada 4.6. Okey, so yang di sini saya cari panjang BD dululah. Sebab BD punya sudutnya ialah 140. Okey, jadi saya cari panjang BD. Saya cari dulu gunakan petua kosinus. Nah, ini dia. Okey, BD ialah 12.38. BC yang saya cari tadi, kamu tengok kenapa dia tolak dengan BC. Sebab saya mau CD saja ya. Sini saja. Jadi ini ialah 10.18. Jadi saya tolak. BD yang saya dapat tadi, saya tolak dengan 10.18. Jadi CD-nya ialah 2.20. Nah, ini senang. Ini sebab ini mengenai konsep dulu. Okey, lepas itu soalan yang ketiga, cari luas segitiga ABC.
Mana segitiga ABC? Yang kecil itu. Okey, segitiga yang kecil. Teacher padam. Kalau untuk segitiga ABC tidak apa. Boleh tahu sudah kan? Ini ialah 10.18. Ini segitiganya. Dia minta cari luas. Okey, ingat 10.18 sudutnya 101. 5.8 sudutnya ialah 34. Jadi jika hendak mencari luas, saya ambil panjang ini, saya ambil panjang 10.18, sudut yang saya mau ambil ialah 45. Okey. Jadi tahu kan macam mana cari sudut 45 tolak dengan 180. Jadi ganti masuk dalam luas lumus, so adalah 20.88. Mereka ini, okey, itu adalah soalan A. Okey, lihat kepada soalan B. Soalan B ini kalau boleh cuba kamu gunakan itu jangka lukis. Di dalam gambar raja soalannya dulu. Okey, di dalam gambar raja soalannya dulu. Okey, so lihat kepada B1. Okey, lakarkan segitiga A bertanda, B bertanda, C bertanda yang mempunyai bentuk yang berbeza dari segitiga ABC dengan keadaan, kamu tengok ini keadaannya. Okey, dengan keadaan A bertanda, B bertanda sama dengan AB. Itu yang pertama. Okey, sama dengan AB. Yang kedua, A bertanda, C bertanda sama dengan AC. Jadi kamu tengok yang di sini, antara ABC, mana satu titik merupakan titik tetap. Di sini kamu boleh nampak sudah, titik tetapnya ialah titik A. Kan? A yang tetap. Okey, jadi saya keluarkan itu jangka lukis. Mana ni? Okey, saya keluarkan jangka, mana ni? Okey, saya keluarkan jangka lukis. Jadi saya lukis di dalam gambar rajanya dulu. Okey, so ambilkan kamu punya jangka lukis yang tajam itu di titik A. Okey, jangka lukis yang tajam itu di titik A. Yang ada pensel itu kita ukur. Okey, sini. Okey, ini panjang AC. Guna itu jangka lukis kita ukur. Okey, lepas itu kita buatkan satu lengkungan di sini. Okey, kita buatkan satu lengkungan di sini. Inilah dia punya C bertanda. Fahamkah tidak? Jom? Faham je. Sebab nanti teacher akan pakai latihan yang minta kamu lakarkan graf dulu. Okey? Siapa yang tidak tahu? Philip? Nuyole? Daniela? Ini pelajar-pelajar yang lemah ni. Okey? Ambilkan kamu punya jangka. Sekejap. Okey, jangka lukis yang tajam itu di titik A. Yang ini, yang bergerak pensel ini, kita ukur begini. Okey, cuba kita kasih gerakkan dia. Ini. Jadi yang ini, yang memotong garis BC, ini ialah C lah. C petanda. Maksudnya ini pun petanda, ini pun petanda. Ambil pembaris, kita sambung A petanda ke C petanda. Kan? Okey. Jadi di situ kita mesti lakar yang baru.
Jangan kamu lakar di dalam gambar raja ya. Sebab soalan dia minta kamu lakarkan. Jadi, kamu lakar di kertas jawapan kamu. Kita lakar lah. Okey, kita lakar. Begini dia. Okey. Jadi yang di situ, satu lagi maklumat yang dia bagi ialah sudut. Okay, sudut A bertanda, B bertanda, C bertanda sama dengan sudut ABC. Mana ABC dulu? Saya cari ABC. Ini asa, ini gambar Raja Asa, ini 34. Jadi yang bertanda A bertanda, B bertanda, C bertanda, sini pun juga 34. Okey. Jadi yang tadi kita cari sini 45 kan? Okey. Jadi yang panjang AC sama dengan panjang AC prime ya. Ini sama panjang. Maksudnya sudut mereka di sini adalah sama, iaitu 45. Okey. Lepas itu sebelahnya sini berapa? Kita tolaklah dengan 180 di sini, ini. 180 tolak 45 sebab itu dapat 135 darjah. Okey, ini yang dia minta cari apa? Okey. 2. Seterusnya nyatakan saiz sudut B bertanda, A bertanda, C bertanda. Okey, mana sudutnya? Kita tengok gambar raja. B bertanda, A bertanda, C bertanda. Di sini dia. Ini saja. Yang kuning. Jadi kamu tengoklah segitiga A prime, B prime, C prime ini 135, ini 34. Jadi kita boleh cari sudut di situlah. Ini yang guna sudut segitiga yang tingkatan 1. Jadi tolaklah adalah 11 darjah. Boleh ini? Ya. Okey, jadi pelajar yang tidak buat itu, begitulah cara menyelesaikan. Mungkin sekarang ada di antara kamu sudah baring di atas katil. Betul kan? Okey, so lo ada soalan lo? Tak ada, teacher. Ya. So, lihat kamu punya buku pelangi. Okey, lihat buku pelangi kamu. Buku pelangi tingkatan 4. Sepatutnya kamu boleh menjawab yang soalan dalam format SPM sudah ya. Okey. Muka surat 92. Ini kertas 1 nih. Tingkatan 4 punya silibus. Okey, so latihan homework kali ini, muka surat 92, teacher mau kamu buat soalan 1 sampai soalan 10. Okey, soalan 1 sampai soalan 10. Teacher rasa 10 soalan ini tidaklah susah. Okey. So, di situ ada jawapan kan? Ada jawapan diberi. Kamu buat dulu and then rujuk jawapan dulu. Boleh? Okey ke tidak? Bagi respon. Lima connection, boleh ke tidak? Boleh, cikgu. Okey, so soalan 1 hingga 10 sila buat. Besok
Besok sila hantar ya. Saya mau tengok berapa soalan kamu boleh jawab. Jelas? Ini kalau yang jawab 10 soalan, 1 jam lah boleh siap tuh. Kecuali kalau dia tembak sembarangan. Oke, yang soalan 4 itu, ini adalah fungsi kuadratik. Lihat kepada soalan 6. Soalan 6 ini kamu boleh gunakan yang set. Oke. Saya mau hilangkan itu set X itu. Ada nampak 5 set X. Macam mana mau hilangkan set X itu? Kesemua itu sila kuasa 2. Soalan 8 tak ada masalah. Ini exam ada keluarkan. Soalan 7 pun boleh jawab sudah tuh. Oke, soalan 9, 10 mengenai janjang. Oke ya. So, sila buat. Oke, so itu saja. Sekian, terima kasih.